bersiaran untuk bersama dengan sahabat pendengar menerusi perkongsian pertama di Aspirasi. Tak lain tak bukan kita ada Pesona di Zahra untuk bersama dengan rakan-rakan dah pun bersedia di hujung talian saat ini. Kita ada Ustaz Muhammad Abdul Alamin di rumah. Tapi berada di kunci kita waktu ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz kerana sempat sekali lagi untuk kita bersama menerusi perkongsian Pesona di Zahra. Kita sambung lagi. Ini nama yang ke-90. Ustaz kata 9 lagi. Oh ya kata. Penyelesaian masalah keluarga dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Mani'. Mungkin awalan ini kita berikan sedikit mukadimah untuk pertemuan kita minggu ini. Silakan Ustaz. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyan mursyida. Alhamdulillah, terima kasih kepada DJ Kak Yati, selesai kepada seluruh ibu-ibu, abang-abang, kakak, serta adik-adik yang saya sayangi dan saya doakan dengan kebaikan sekalian. Syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan yang berbahagia ini, walau di mana anda berada, di dapur, dalam kereta, dekat pejabat, dekat rumah, di mana saja, maka saya mendoakan agar Allah pelihara kita daripada penyakit yang berjangkit, daripada wabak ini, dan Allah berikan kebaikan-kebaikan kepada kita insya-Allah. Jadi pada pagi yang berbahagia ini insya-Allah, kita akan kongsikan nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Mani', iaitu Allah yang Maha Menegah. Allah yang Maha Menegah. Ini nama Allah Subhanahu Wa Taala yang ke-90 Masya-Allah, maksudnya kita telah rally Asmaul Husna ni dan nama 90 dah ni. Okey. Jadi maknanya dan kita kaitkan dengan penyelesaian masalah keluarga. Jadi bila kita bicara nama Allah Subhanahu Wa Taala Al-Mani', Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Menegah, kita akan bicara daripada 3 sudut. Allah Subhanahu Wa Taala menegah Al-Mani' daripada 3 perkara. Okay, kita pergi terus Yang pertamanya iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ada menegah pengetahuan daripada manusia mendapat tahu. Yang pertama Allah menegah ada beberapa pengetahuan yang Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi manusia itu tahu. Apa antaranya? Ada 7 benda salinkan. Ini agak teknikal sikit hari ni, maknanya penuh dengan padat dengan ilmu dan poin-poin dia salinkan. Apa benda yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita tegah untuk kita tahu sebagai manusia? Yang pertamanya zat Allah Subhanahu Wa Taala. Zat Allah tak ada manusia yang boleh menggambarkan. Allah sebut dalam Quran, Subhanahu Wa Taala amma yasifun. Maknanya maha suci Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Tidak ada, Allah Subhanahu Wa Taala tidak ada berbentuk, berupa dan sebagainya. Selagi mana kita boleh menggambarkan, itu bukan zat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keduanya, Allah Subhanahu Wa Taala menegah pengetahuan daripada makhluknya, iaitu banyak perkara-perkara gaib. Benda-benda perkara-perkara gaib banyak manusia tak nampak dan tak tahu. Malaikat kita tak nampak. Jin, walaupun ada setengah orang nampak, banyak orang tak nampak. Alam azab kubur. Azab kubur ada orang nampak. DJ Yati pernah nampak azab kubur kan? Pernah Ustaz. Nampak, saya rasa memang tidur kat rumah saya. Saya tak pergi mana-mana. Azab kubur benda-benda gaib yang kita nampak. Oi, kalau azab kubur kita nampak kan? Azab kubur dibuat atas kubur. Oi, kan? Masuk jenazah petang, kejap lagi malam dia naik kan? Lepas tu malaikat pun datang. Nak tanya sikit ni apa pasal sembahyang subuhnya lambatnya? Maaf malaikat, tengok bola malam, lepas tu tidur, bangun tak pagi tak bangun. Tengok bola, sebat sikit lah. Zaz! Kalau azab kubur atas kubur, radio IKIM kita ni tak payah diminta untuk tekan share. Semua sendiri tekan share satu dunia. Okay? Itu dari benda-benda gaib. Kalau kita nampak, takut kita otak kita tak mampu nak tahan. Jadi mungkin boleh jadi miring kan. Yalah, orang tak nampak, kita nampak kan. Tu Allah sembunyi, Allah tegah benda tu daripada kita nampak. Okey, antara lain apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi kita pengetahuan, tak sampai kepada kita, iaitu rahsia kematian. Kematian tak ada orang tahu. Kan?
Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan kematian? Kalau tak disembunyikan, manusia akan jadi huru-hara. Cuba bayangkan, kata satu orang kata, okey, awak awak punya kematian akan berlaku at least adalah 1 Disember 2020 contoh kan. Oh, lagi beberapa hari ni saya ingat tak makan tu. Akhirnya bukan 1 Disember. Awal daripada tu lagi sebab tak makan. Nak makan pun tak boleh, nak minum pun tak boleh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala tetap bagi kita mana rahsia kematian tu kita tak tahu. Mana untuk kerahmatan kita ni kan. Kemudian yang keempat apa? Rezeki. Rezeki Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi tahu. Kita disuruh berusaha, tapi rezeki Allah yang bagi. Sebab tu kita suruh berusaha semaksimal mungkin, berusaha sehebat yang mampu, tapi rezeki Allah sembunyikan daripada pengetahuan manusia. Kalau tak, manusia akan jadi malas dan sombong. Dah tahulah rezeki nanti 50 baru jadi jutawan ni, malah kerja lah. Kan? Jadi maknanya Allah sembunyikan benda itu. Yang kelimanya apa? Allah Al-Mani', Allah yang maha menegah, Allah sembunyikan pengetahuan daripada manusia. Yang kelimanya mengenai jodoh. Jodoh Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan, kita tak tahu. Kan? Sebab itu orang yang jodoh ni rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu kita disuruh kan untuk jaga dan tempoh jodoh. Jodoh Allah Subhanahu Wa Taala punya rahsia. Katakan DJ Kak Yati, ibu-ibu, kakak, ayah saya sekalian kan. Orang tu memang telah dijodohkan sampai akhir hayat dia, itulah laki dia, itulah bini dia. Kan? Bergaduh macam mana pun jodohnya tak putus, macam itulah. Kan? Bergaduh macam mana pun 2 tahun sekali beranak, 3 tahun sekali beranak. Kan? Tapi bergaduh je. Kan? Jadi maknanya jodoh rahsia Allah. Yang disuruh kita usahakan jaga jodoh tu sebaik-baiknya. Kalau memang isteri kita, suami kita jodohnya sampai akhir hayat, kita nak bergaduh hari-hari, buat apa? Penat. Kan? Pisahnya tak, penat. Penat bergaduh. Pisahnya tak juga ya. Allah. Pisahnya tak juga. Bergaduhnya beria. Beria bergaduh ni kan. Mak bapak campur, mak mertua campur, beria gaduh ni kan. Nanti kejap lagi papa sayang mama, mama sayang papa, mak mertua ke mana, bapak ke mana, ayah ke mana, semua ke tepi dah. Time papa sayang mama, mama sayang papa. Time bergaduh tu beria bergaduh. Maknanya jodoh rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keenamnya Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan daripada pengetahuan manusia adalah takdir-takdir yang baik dan yang buruk. Kita tak tahu kita tak tahu. Maknanya takdir yang baik, benda-benda buruk. Kejap lagi kita tak tahu apa yang akan berlaku kan. Itu memang Allah sembunyikan. Kalau tidak, manusia takkan hidup dalam keadaan yang tenang kan. Dan yang ketujuh, Allah Al-Mani', Allah yang maha menegah. Ada pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi untuk kita tahu. Yang ketujuhnya adalah tentang hari kiamat. Hari kiamat kita tak pernah tahu. Bila dia akan berlaku, kita tak pernah tahu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan. Jadi itu yang pertamanya. Kan? Ada 7 perkara. Yang pertama, Allah Al-Mani', Allah sembunyikan. Kan? Dia ada 3 topik besar yang Allah sembunyikan. Itu baru yang pertama. Iaitu Allah sembunyikan pengetahuan daripada sampai kepada manusia. Ada 7 benda yang manusia takkan faham tentang pengetahuan tu. Allah sembunyikan untuk kebaikan manusia juga. Yang disuruh kita berusaha. Kan? Jadi itu round yang pertama. Ya, maknanya ada round kedua dan ketiga. Okey, baik. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Ini 7 perkara yang kita kena tahu. Kenapa Allah menyembunyikan benda tu daripada kita tahu. Kalau kita tahu memang kalang kabut Ustaz kan. Panik semua orang. Tahu tentang coronavirus pun orang takut Ustaz kan. Lagilah. Betul. Hari ini. Ada orang kan, DJ Kak Yati kan. Ada orang yang dinampakkan benda-benda gaib sampai jadi tak betul tau. Betul. Kurang ciuman je. Sebab tu Allah SWT tutupkan benda tu sebab kasih sayang Allah SWT pada kita. Kadang-kadang bukan dia tak betul, kita anggap dia tak betul. Sebab dia dah dinampakkan benda-benda, jadi dia bercakap dengan bahasa yang orang manusia biasa tak faham. Kita anggap dia tak betul. Padahal dia nampak benda ada yang kadang-kadang Allah bagi tunjuk tu kan. Wallahualam. Masya Allah, Alhamdulillah. Bagi rakan-rakan yang dah dapat tadi nota 7 perkara tersebut, jomlah tuliskan di ruangan komen supaya lebih ramai lagi dapat ikuti terus kan Ustaz kan perkongsian kita pada hari ini. Dan jangan lupa tekan butang share Ustaz kata di FB anda, dan kita akan berdiri seketika Ustaz untuk anda jangan mana-mana bersama kami tentunya hanya di IKIB Inspirasi Inforia Islami.
pada Muhammad nabimu, ampunilah dosaku, wujudkan harapanku. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi al-Jari wal-Darodi. Siapa yang cinta pada nabinya, pasti bahagia dalam hidupnya. Muhammadku, Muhammadku, dengarlah seruanku, aku rindu padamu Muhammadku. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscayakanlah kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscayakanlah kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Dengarlah seruanku, aku rindu padamu Muhammadku. Kau ajarkan hidup ini untuk saling mengasihi, ku tanamkan dalam hati, ku amalkan sejak kini. Ya Rasulullah, salamun alaik, ya Rabbi al-Jari wal-Darodi. Engkaulah Nabi, pembawa cinta, kau bimbing kami menuju surga. Dengarlah seruanku, aku rindu padamu Muhammadku. If you enlightened to love your prophet, if you enlightened to miss your prophet, if you really love the prophet Muhammad, make it true, make it true, make it true. Kau yang mengaku cinta kepada nabimu, kau yang mengaku merindukan nabimu. Jika kau benar-benar cinta dan rindu kepada Muhammad nabimu, buktikan taati perintahnya, tinggalkan larangannya, teladani akhlaknya. Niscayakanlah kau akan berjumpa dengan Rasulullah. Niscayakanlah kau akan berjumpa bersama Rasulullah. Ya Rabbi bil Mustafa, Ya Rabbi bil Mustafa. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Kita kembali bersiaran waktu ini menerusi perkongsian pesona di Zarah bersama dengan Ustaz Muhammad Abdul Amin di hujung talian saat ini untuk Asmaul Husna, Asmaul Husna penyelesai masalah keluarga untuk nama Allah SWT yang ke-99 dah kita. Masya Allah Ustaz, terima kasih banyak kerana membawakan tajuk ini kepada kami. Dah masuk 2 tahun Ustaz kan kita bawakan nama itu. Masya Allah. Hari ini Al-Mani, Allah yang mencegah, Allah Maha mencegah. Ustaz berikan 7 perkara yang Allah tegah untuk kita tahu. Ada sebab sebenarnya, ada hikmah sebaliknya. Dan Ustaz, ramai rakan-rakan kita dah tulis nota dah. Yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa. Anda boleh tengok kembali di ruangan komentar di situ dan tekan butang share untuk perkongsian kita pada hari ini. Ustaz, kita sambung lagi Ustaz, perkongsian kita silakan. Okey. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala Al-Mani', Allah Subhanahu Wa Taala yang menghalang ya. Jadi ada 3 benda yang Allah Subhanahu Wa Taala menghalang daripada manusia. Yang pertama tadi pengetahuan ya. Ada beberapa pengetahuan kita tak akan dapat tahu pengetahuan itu ya. Jadi maknanya Allah sembunyikan ada hikmah-hikmah dia. Macam kematian, jodoh dan sebagainya. Kalau tahu kematian, tak tenang hidup ya. Kita tidak akan dapat menikmati kehidupan kalau kita tahu benda itu akan berlaku. Okey. Itu benda yang pertama iaitu Allah Al-Mani', Allah menghalang pengetahuan, beberapa pengetahuan yang manusia tak akan dapat tahu. Yang kedua, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala halang? Yang kedua nikmat. Nikmat daripada manusia rasa. Sebelum itu, apakah takrifan nikmat? Nikmat ni, ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah, abang-abang saya sekalian, nikmat ni adalah ma yatalazzazul insan. Apa yang memberi kesedapan kepada manusia, itulah nikmat ya. Apa yang memberi kesedapan kepada manusia, itulah nikmat. Jadi maknanya, apa benda yang memberi sedap kepada manusia adalah nikmat. Makan, minum, kan? Itu yang nak kita nampak, berjalan. Hatta kadang-kadang anggota badan kita. Saya ada satu orang sahabat. Dia diuji dengan penyakit buasir. Buasir ya. Orang yang kena buasir saja tahu betapa sakitnya buasir tu. Kan? Macam orang yang pernah beranak lah kan. Tentulah dia memahami penyakit tu. Kita orang lelaki takkan faham. Baru Cik Osman macam tahu je ya. Macam ada satu orang dia kata, Ustaz, bini saya tak faham Ustaz, saya sakit Ustaz. Sakit Ustaz badan saya ni Ustaz. Macam nak beranak tau Ustaz. Wow. Wow.
Dia boleh tahu. Hanya orang perempuan dia tahu macam mana keadaan sakit beranak tu. Dia maknanya kawan saya ni dia sakit buasir. Orang buasir saja tahu sakit di buasir. Dia kata apa Ustaz? Saya tak boleh buang air cangkung, saya tak boleh. Dia mula waktu time buasir dia teruk, dia buang air itu dalam keadaan berdiri. Dan dia kata apa Ustaz? Baru saya faham nikmatnya buang air itu dalam keadaan cangkung dan duduk tu nikmat tu sebenarnya. Kita tak perasan tau kadang-kadang tau. Jadi maknanya kita tak perasan mata kita nikmat, hidung kita nikmat sampai kita sesema. Oh baru tahu hidung ni katakan hidung sesema baru tahu nikmat hidung. Kita takkan rasa mata tu nikmat sampai satu hari tengok macam nampak tak nampak ke jauh sini kan. Kita baru rasa mata tu nikmat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita nikmat dan nikmat tu maksud dia ma yatalazzazul insan yang memberi kesedapan kepada manusia. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala al-mani', Allah boleh menghalang nikmat yatalazzazul insan memberi kesedapan kepada manusia itu sampai pada manusia. Contoh mata kan nikmat. Mata kan nikmat. Kita boleh pandang sana, kita boleh pandang sini. Kan nikmat tu. Allah jadikan mata nikmat. Ya talazzazul insan. Memberi kesedapan kepada manusia. Tapi kan abang-abang, ayah-ayah saya sekalian, akak-akak, ibu-ibu sekalian kan. Berapa ramai hari ni, mata ada, nikmat mata tak ada. Dia memandang benda yang asyik menyakitkan hati dia saja. Dia memandang suami tu memandang salah aja. Dia memandang isteri tu dengan pandangan yang tak cukup aja. Jadi dia memandang, tapi nikmat pandangan tu tak ada kat dia. Padahal Allah SWT, Al-Mani', Allah halang nikmat tu datang. Sebabnya apa? Kita akan cerita sebabnya apa. Kan? Dia nampak isteri tu salah je. Nampak suami ada je kurangnya. Anda bergaduh je. Apa beza mata lalat dengan mata lebah? Kan? Mata lalat, mata lebah ni, lebah keluar saja dia akan cari bunga. Dia akan nampak bunga, dia akan ambil madu daripada bunga. Sedangkan mata lalat, dia keluar saja, dia akan nampak najis-najis. Dia akan nampak benda-benda yang buruk dan dia akan pergi ke situ. Jadi mata manusia sama. Kita kena perasan benda ni. Kadang-kadang kita tak perasan tau. Awareness ataupun kesedaran sangat penting. Kenapa aku hari ni nampak bini tu buruk je? Ada something wrong yang Allah tarik dan nikmat tu kepada mata kita. Kenapa nampak suami ni macam tak kena je? Ada something wrong. Ada satu benda tak kena pada mata kita Allah SWT tarik. Itu sebabnya saya akan cerita ujung. Okey, contoh macam lidah. Allah Subhanahu Wa Taala jadikan lidah kita ni ada taste bud dia. Dia ada rasa dia. Ada rasa dia. Itu kan nikmat. Tapi hari ni berapa ramai hari orang makan makanan dalam keadaan memaki-maki makanan. Apa ni tak sedap ni? Ini sosnya mana ni? Ini keropoknya mana ni? Ini sambalnya mana ni? Tapi makannya habis. Lagi tak? Tanya dulu. Tanya lagi. Makannya penuh dengan, maksudnya penuh nak komen aja. Maksudnya apa? Dia tak dapat nikmat kepada lidah tu. Dapat makanan, tapi nikmat makanan tak dapat. Jadi maknanya ini yang kita kena berhati. Dan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala boleh tarik nikmat kepada seseorang? Apabila seorang itu ada keingkaran, kemungkaran dan benda-benda maksiat. Pada diri dia Allah boleh tarik. Sebab itu kita tengok Firaun contohnya. Apa kurang Firaun? Hartanya banyak, kuasanya besar, tapi dia tak dapat menikmati apa yang ada pada dia. Yang dia rungsingkan Nabi Musa, sedangkan Nabi Musa tentera pun tak ada, harta pun tak ada, tapi itu yang dirungsingkan. Dia pada kalau dia kata alah Musa tu lantak dia, contoh katakan biarlah dia contoh kan, dia boleh menikmati hidup dia. Ada bangunan yang hebat-hebat, dia boleh menikmati kehidupan dia tu. Tapi kenapa Allah halang nikmat tu datang dekat dia? Sebab apa? Dia ingkar dan mungkar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan menganugerahkan ubat hati kepada orang yang membuat maksiat. Maksiat bukan ubat hati. Ibu-ibu, akak-akak merajuk dengan suami, kita rasa puas hati, kita tengking suami kita. Allah tidak pernah menjadikan maksiat itu ubat bagi hati. Allah tidak pernah menjadikan keingkaran dan kemungkaran satu ubat dan satu nikmat bagi hati kita. Lepas tu orang ahli maksiat, hidup takkan tenang. Sebab walaupun kelilingnya banyak benda, tapi dia tak rasa nikmat kepada satu benda itu.
Sebab itu kan hari ni mungkin kan, apa pun abang-abang, ayah-ayah yang tahu secara jujur, kita je tahu. Kita komen isteri kita, apalah isteri ni badan dah gemuk lah, contoh ni contoh. Apalah apa dah besar lah apa semua. Rupa-rupanya kita duk perhati sekretari dekat dalam office kita tu. Sebenarnya kita sedang berbuat maksiat. Jadi isteri yang di rumah yang baik macam tu, nikmat isteri, baiknya isteri tu tak nampak di mata kita tu. Itu kena perhati bang. Kita kena muhasabah diri kita. Kita yang tahu. Lepas tu kadang-kadang bila telah hilang kenikmatan memandang dan menilai satu benda itu berharga, ada something wrong dekat kita tu. Kan? Kata hari ni, katakan ada sebiji permata yang sangat mahal dan hebat. Kan? Orang tunjuk kat kita, tahu tak? Permata ni berharga 5 juta contohnya. Kan? 5 juta contoh mata. Kita pun tengok, apa punya macam permata macam 5 juta ni? Kan? Macam ni pun 5 juta ke? Maksudnya apa? Mata kita tengah rabun. Kita tak ada masalah kat mata kita. Orang lain tu, Boleh menilai. memang betul. Jadi isteri kita, suami kita orang yang banyak bagus dah. Tapi dia ada kelemahan-kelemahan. Kelemahan tu yang kita nampak, ada something wrong dekat mata kita. Ada something wrong dekat hati kita. Ada sesuatu yang tak kena dekat mata kita, dekat hati kita. Kita kena check balik sebenarnya. Sebab kita tak boleh memandang benda kebaikan. Kan? Yang kita nampak benda buruk. Kan? Memang kan dulu pernah kita bincang prinsip 82. Prinsip 82 kan? Prinsip 82. Orang ada 8 kelebihan, ada 2 kekurangan. Tapi kenapa kita nak pandang yang 2 itu? Sedangkan ada 8 lagi kebaikan yang dia ada. Isteri kita banyak kebaikan-kebaikan yang dia ada. Kenapa nak pandang 2 yang lemah tu? Kan? Dia sebagai manusia, bak kata pepatah Melayu, mana ada gading yang tidak retak? Mana ada gading yang tidak retak? Mana ada manusia yang sempurna? Walaupun ada 8 kebaikan, tetap ada 2 kelemahan. Kenapa nak highlight? Kenapa nak perbesarkan 2 kelemahan yang ada pada dia tu? Dan pada dia jaga anak lah, dia sediakan rumah tangga dengan bagus lah, pitching dia tinggi, maafkanlah. Kan? Pitching dia tinggi, maafkanlah. Kenapa kita nak highlightkan, oh si Simon teruk punya orang, pitching dia tinggi, tak hormat kat saya lah, apa semua. Oi, dia jaga rumah yang kita boleh berkarya di luar sana, kita boleh bekerja di luar sana tu, kita balik rumah, tenang, anak-anak tuition terselia, semua terselia, itu kita tak nampak. Yang kita nampak pitching dia tinggi dan kita berbesarkan benda itu. Dan kita jaja kelemahan itu. Ini kan satu pandangan yang tidak adil. Dan kita kena cek kenapa Allah hilangkan nikmat cara kita memandang tu. Kebahagiaan rumah tangga tu. Kan? Jadi Allah Al-Mani', Allah boleh halang benda ni. Yang kedua ni, dan kita kena faham, kita kena sedar. Rupa-rupanya kan Allah halang daripada aku melihat benda. Astaghfirullahaladzim. Banyak istighfar. Istighfar banyak-banyak. Barulah kita boleh baiki diri. Ini rasa diri betul aja kan. Macam mana nak perbaiki diri? Kita takkan dapat baiki diri kalau kita rasa diri kita sentiasa betul. Okey, dan yang terakhir, yang ketiga, Allah Al-Mani'. Allah Al-Mani' yang ketiganya, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala halang daripada kehidupan kita, iaitu mudarat. Benda-benda kemudaratan. Hidup kita ni, keliling kita ni penuh dengan kemudaratan. Kita tak tahu dan tak pernah tahu. Hari ni ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah duduk dekat rumah kan. Kita tak tahu, boleh tiba-tiba shilling jatuh kena kepala. Ada orang ni kipas boleh tercabut daripada penyangkut dia kan. Kita masuk tiba-tiba kena short current. Kita tak pernah tahu kemudaratan ada di sekeliling kita ni. Itu belum lagi kemudaratan daripada syaitan. Ada juga kemudaratan daripada syaitan, yang kerja syaitan ni adalah allazi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisik-bisikkan hati manusia. Tapi Allah halang kemudaratan ni daripada manusia yang kita tak perasan kadang-kadang. Kan berbanyak kata pepatah Inggeris kata narrow escape. Maknanya hampir-hampir kena. Ustaz?
Okey, Ustaz menghadapi masalah lain sikit. Kita akan berhenti rehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Okey. Sunnah menjadikan anda seorang yang jenius. Kenali rasional cara hidup baginda sallallahu alaihi wasallam. Boleh dengar? Program Rahmatan lil Alamin setiap hari Rabu jam 10 pagi hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami tentunya hanya di IKIM. Oh, terputus sekejap Ustaz. Sambung Ustaz, tengah berkobar-kobar ni dengan Ustaz. Silakan. Syaitan tu kadang-kadang, Mm-mm. kadang-kadang syaitan tu dia mengganggu kita tau. Macam ada rumah kita ada gerak bunyi kan, untuk menakutkan kita. Yang kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala hindarkan kita dengan kita cara tak perasan. Kita baca Quran tu Allah hindarkan syaitan tak berani dekat daripada rumah kita. Kita masuk bagi salam, kan? Ada orang terdengar bisikan-bisikan. Ada orang satu hari ada orang tanya saya tau, Ustaz, kenapa Ustaz syaitan ataupun jin ni kalau takutkan kita, dia panggil nama penuh kita tau. Gitu Kita Ustaz. datang, dia panggil nama penuh kita, dia panggil nama yang maknanya nama penuh kita biasalah. Katakan DJ Yati. Ustaz jangan Orang nak buat panggil macam tu. Yati kan. Dia panggil, dia akan panggil Nur Hayati. Macam tu kan. Saya kata memanglah nama penuh kadang-kadang kita je tahu. Kadang-kadang kita ada nama gelaran-gelaran kita kan. Cuba katakan DJ Kak Yati dipanggil nama yang lain. Kan? Konon nak takutkan, tiba-tiba panggil Fatimah. Mestilah kita tak takut. Kau apa? Panjang pun Ustaz. Jadi, sebab tu dia panggil nama penuh kita. Sebab confirm nama kita. Katakan nama kita Along tu. Kita dipanggil Along, tapi dipanggil Angah. Mana kita takut? Balik pada perkongsian kita, kadang ada bisikan-bisikan begitu Allah hindarkan yang kita tak tahu kadang-kadang. Itu kasih sayang Allah Al-Mani kadang-kadang. Cuba tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang sangat kita sayangi dan kita cintai. Berapa banyak nabi pernah nak diracun oleh orang-orang kafir, Allah hindarkan, tawarkan racun itu. Allah bagi tahu pada nabi, sebab Allah yang menghalang kita daripada kemudaratan berlaku dalam hidup kita. Itu 3 perkara Allah Al-Mani. Ada beberapa pengetahuan, ada nikmat kerana tak sampai, kerana mudarat yang Allah hindarkan daripada kehidupan manusia itu. Wallahualam. InsyaAllah. Dan kita ada banyak soalan daripada sahabat-sahabat kita. Kita terus saja Ustaz, boleh? Pada soalan daripada sahabat kita ya? Yang menghantarkan soalan di FB IKIM FM, di FB Ustaz juga ada sebenarnya tu. Ada juga di YouTube IKIM dan juga di WhatsApp IKIM di 0112900404. Kita ada satu soalan ni daripada sahabat kita ni di WhatsApp IKIM Ustaz. Soalan ni panjang sikit. Suami dah tegur, tak tegur siapa dah 2 minggu lebih dan tak bercakap dengan suami dan macam mana Ustaz sebenarnya cara untuk lembutkan hati suami? Ada tak apa-apa doa yang sesuai Ustaz untuk lembutkan hati suami? Suami dah tak nak bercakap dengan dia lagi dah ni. Okey, solat niatkan untuk hajat. Saya suka kalau nak hajatkan, sebab dekat IKIM kita ni dulu pernah saya kongsikan dan pernah ada testimoni iman yang dibagi balik. Solat hajat ataupun solat niatkan hajat solat hajat, fokus 2 benda je doa dia. Pertama sekali, ya Allah lembutkan hati. Yang keduanya, kalau aku cakap biar suami tu nak dengar. Buat solat hajat 40 kali ataupun 40 hari. Antara dua. Kalau kita sebagai orang perempuan nak buat 40 hari, mungkin tak dapat sebab kita ada maknanya tempoh keuzuran kan. Mungkin boleh buat 40, boleh 40 kali, tak mesti turut-turut. Okay, malam buat 2 rakaat. Doa tu je setiap kali, ya Allah. 2 benda je doa. 2 benda doa, ya Allah lembutkan hati. Yang kedua, kalau aku cakap dia nak dengar. Minta 2 benda tu je. InsyaAllah saya pernah kongsikan benda ni dalam radio kita macam ini. Beberapa minggu lepas tu orang call balik, betul Ustaz. Tak pernah suami saya ni nak dengar cakap saya. Hari tu lembut hati dia. Sebab Allah yang membolak-bolakkan hati. Yang muqallibal qulub kan. Hari ni kita tengok hati dia keras. Bila-bila masa tiba-tiba boleh hati dia lembut. Jadi kita sebagai manusia nak lembutkan hati orang mana boleh, susah. Kan? Tak usah cerita hati orang, hati kita sendirilah Cuba tengok hati kita sendiri macam mana kan. Nak cerita hati orang pula kan. Dia buat untuk dia sendiri. Hati orang sendiri. Tapi macam gini, nasihat saya supaya hajat, minta 2 benda je. Lembutkan hati dan biar kalau kita cakap tu suami tu nak dengar. Wallahualam.
selamat beramal dia, sahabat-sahabat insya-Allah. Dan seterusnya kita ada soalan daripada sahabat kita ni, daripada Amir Safwan Zulkifli, kata dari Perak. Kata ada 2 soalan. Soalan pertama, bagaimana kita tahu seorang isteri itu perlu minta izin dari suaminya apabila mahu keluar dari rumah? Adakah seorang anak itu perlu minta izin daripada ibu ayah apabila mahu keluar rumah, Ustaz? Dan adakah jatuh hukum nusyuz seorang ayah bila anak itu tidak mahu minta izin daripada ibu dan ayahnya? Ni ada 2 soalan juga kiranya ni, Ustaz. Silakan. Okey, soalan pertama, minta izin kat suami tu memang perlu minta izin. Kecuali kalau suami tu telah ada keredaan, percaya kepada kita, beri keredaan, maknanya sekali cakap je lah, bang saya pergi kerja. Okey, kemudian bertahun-tahun lepas tu tak perlulah hari-hari bang pergi kerja bang. Bang pergi kerja, bang pergi kerja. Mana sekali je dan dia faham dan keredaan dia ada tu. Tapi yang sekali-sekali event kena minta izin. Minta izin suami untuk pergi. Izin ni kadang-kadang kita kata, menyampah aku, minta izin tak dapat kan. Sebabnya ada penyertaan keberkatan kepada izin itu. Sebab yang suruh minta izin bukan suami. Kalau memang sebab suami, kita geram, aku lama je perhati tu, geram ke suami tu kan. Tapi Allah yang perintahkan. So kita bukan sebab perintah suami tu, tapi perintah Allah kan. Sebab itulah kita minta izin. Okey. Dan yang keduanya, anak pun sama. Anak pun sama. Cumanya secara psikologi dia, bak kata pepatah Melayu, melentur buluh biar daripada rebung. Jadi kita kena biasakan anak tu daripada kecil untuk minta izin. Kan? Jadi maknanya kalau dah besar baru kita cakap, susah sikit lah. Dan jangan kita letak expectation kita tinggi. Oh kau kena minta izin. Maknanya kita tidak dibiasakan. Kalau dah dibiasakan insya-Allah. Tu maksudnya daripada kecil dah biasakan untuk minta izin, pergi ke sana kemari dan sebagainya. Wallahualam. Baik, seterusnya kita ada seorang suami ni, Ustaz. Dia sekarang dalam keadaan yang agak berbelah bagi kerana bapanya tak berapa nak suka pada menantu, maknanya isteri beliau sekarang, dan minta untuk diceraikan isteri tersebut. Bagaimana nak buat pertimbangan ni, Ustaz? Seorang ayah, seorang lagi isteri, Ustaz. Okey. Bapa boleh bagi pandangan tetapi tidak boleh mempengaruhi keputusan anak. Dia boleh bagi pandangan, tak sukalah menantu, kau kena ceraikan. Bukan sebab bapa tu yang suruh ceraikan. Dia hanya salah satu bagi pandangan saja. Kan satu hari Nabi SAW juga pernah memberi pandangan kepada rumah tangga Saidina Ali dan Siti Fatimah. Satu hari kan Saidina Ali ni nak kahwin satu lagi. Nabi hanya bagi pandangan saja. Tapi Saidina Ali ketua rumah, dia yang buat keputusan. Akhirnya tak jadi kahwin. Kan Nabi kata kalau Fatimah tu disakiti, macam aku juga akan sedih juga. Tapi itu hanya pandangan. Jadi dalam bab ni kita kena faham, rumah tangga kita sebagai suami yang lead benda tu. Mak ayah ke mak apa semua hanya bagi pandangan. Keputusan kita buat. Sebab itu penting bagi satu orang suami lelaki, dia kena ada kekuatan membuat keputusan. Kalau tak ada kekuatan, buat solat hajat, buat solat istikharah. Istikharah tu penting untuk bantu kita buat keputusan. Karena kita confuse kadang-kadang. Macam mana nak buat kan? Jadi maknanya dia hanya bagi pandangan. Tapi keputusan abang sebagai suami yang kena buat. Wallahualam. Baik, seterusnya soalan di YouTube Ikim, Ustaz. Adakah menjadi satu dosa manusia bersahabat dengan jin dan apa bezanya bunian dan juga jin? Mencabar juga soalan ni. Okey, pertama sekali, berdosa tu tidak. Tapi tidak digalakkan. Sebab okey, bayangkan kawan yang manusia pun kita tak tahu hati budi dia tau. Kita ingat dia baik-baik ke kita, baik sungguh, rupanya dari kepentingan kat kita. Apatah lagi kawan yang tak nampak. Boleh baca surah jin. Surah jin maknanya disebut surah jin tu macam mana maknanya perbualan Nabi SAW dengan jin dikekalkan dalam surah jin. Macam dia kata sebahagian kami kafir, sebahagian kami beriman. Jadi mana kita tak tahu tau. So, bersahabat dengan jin ni tidak digalakkan. Maksudnya berdosa ke tak, tengok keadaan. Kalau sampai mudaratkan sama benda yang merosak akidah, berdosalah. Bunian dengan jin sama ke tidak? Dia sebahagian daripada jin. Okey, cumanya orang Melayu ni dia pandai bubuh nama. Yang cantik dipanggilnya bunian. Yang tak lawa dipanggil hantu kopek. Yang tinggi dipanggil hantu galah. Yang kecil ketot dipanggilnya toyol. Orang Melayu ni pandai dibagi nama. Tapi itu semua golongan jin. Dalam Al-Quran yang menariknya,
Allah Subhanahu wa taala sebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia sebaik-baik kejadian. Maksudnya apa? Struktur kejadian manusia ni dia lebih kurang sama je. Kita kan tinggi lebih kurang sama je. Sama lebih kurang je. Jin tak? Tinggi-tinggi, rendah-rendah, cantik-cantik. Kalau huduh betul. Orang Melayu pandai dia berburu namanya. Wallahualam. Membezakan Ustaz. Senang kenal. InsyaAllah. Terusnya soalan daripada sahabat kita ni Ustaz, kata bagaimana nak menghadapi kawan yang suka suuzon, maknanya sangka buruk dekat sahabat kita ni, mengatakan ada hubungan sulit dengan seorang Ustaz. Dan untuk maklumat Ustaz juga, sahabat kita ni kata dia dah pernah block kawan ni tapi masih lagi nak juga bersangka-sangka buruk dengan sahabat kita ni. Okey, sangka buruk ada dua jenis. Satu yang inborn, lahir-lahir. Ada orang yang memang lahir-lahir penyakit mazmumah dia adalah sangka buruk. Kan? Ada orang sangka buruk kerana keadaan, environmental, sebab keadaan. Kalau keadaan, katakan pengalaman dia pernah kena tipu, jadi dia mudah sangka buruk, benda ni mudah hilang, mudah diubat. Tapi kalau andai kata inborn, lahir-lahir memang itulah penyakit hati dia, semua dah sangka buruk, dia kena mujahadah. Mujahadah ni maknanya kena lawan diri dia. Kena lawan diri dia sampai terasa sakit kat diri tu. Sebab mujahadah ni dia bukan kecil punya sikit-sikit punya usaha sampai menyakitkan diri sampai menyakitkan diri. Kita nak sangka buruk, kita istighfar, aku tak nak sangka buruk, aku tak nak sangka buruk, kita tak nak sangka buruk kan. Memang akan menyakitkan diri kita. Itu dipanggil mujahadah. Berjihad melawan hawa nafsu diri sendiri. Maknanya kita tengok jenis dua. Kalau daripada apa yang diceritakan kepada kita tadi itu, kawan asyik suuzon, maknanya saya tak rasa benda tu environmental. Saya tak rasa benda tu benda kejadian. Saya rasa orang tu jenis dia inborn dia, lahir-lahir dia memang ada mudah untuk sangka buruk. So kalau siapa yang dengar pada hari ni kena mujahadah lah. Mujahadah ni akhirnya akan menyakitkan diri sebenarnya. Tapi ending dia tenang. Ending dia ketenangan, sakinah. Sakinah. Mula-mula dia akan memang menyakitkan diri. Macam ginilah, kan. Beauty is pain. Kan? So orang nak cantik, kena jogging lah. Benda tu kan menyakitkan. Menyakitkan. Kena angkat berat lah, kena apa semua kan. Kena ni hari-hari kena kena tepek biar muka ni bersih lah apa semua. Kan menyakitkan, mengambil masa. Itu baru yang zahir. Yang dalaman tu pun sama juga. Wallahualam. Masya Allah. Jadi maknanya setiap kali berdepan dengan sahabat ni ataupun dengar kata-kata buruk dia, kita kena mujahadah untuk apa Ustaz? Macam tenang, sabar Okay. gitu lah. Mujahadah ni diri kita sendiri. Tarbiyah orang lain tolong ingatkan. Baik. So tarbiyah dengan mujahadah ni dia kena jalan seiring. Kalau mujahadah sendiri takut kita tak tahan sakit kita tu. Sakit tu baik diri tu. Jadi kena ada tarbiyah. Tarbiyah saja, tarbiyah kita mak ayah cakap, kawan-kawan cakap. Dia sendiri tak ada mujahadah pun susah juga. Jadi tarbiyah dan mujahadah ni dia jalan seiring. Baik, terima kasih Allah banyak Ustaz. Kita sampai hujung-hujung dah Ustaz sebenarnya. Ya Oh Allah. ya? Hujung dah. Balik lah Ustaz. Tapi Alhamdulillah kita dah banyak belajar hari ni bila kita gunakan nama Allah Al-Mani dalam kita nak mengelokkan lagi rumah tangga kita. Sedikit kesimpulan daripada Ustaz sebelum kita tutup program kita. Silakan. Ibu kakak tuan-tuan saya sebagai kesimpulan dia. Allah Subhanahu wa taala Al-Mani, Allah Subhanahu wa taala yang menghalang. Dia ada 3 benda yang besar, iaitu ada sebagian pengetahuan Allah tak bagi kat kita. Yang keduanya ada nikmat kadang-kadang tak sampai dekat kita walaupun nikmat tu ada kat keliling kita. Yang ketiga benda-benda mudarat yang Allah Subhanahu wa taala halang daripada terkena pada kita. Jadi bila kita merenung pada benda ni, kita fahamkan benda ni, akhirnya kita tengok baru kita sedar kita ni sebagai hamba memang tak ada apa-apa daya dan upaya sebenarnya. Kita hanya perlu berusaha semaksimal mungkin, tapi sebenarnya semua datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu akhirnya kita ucapkanlah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Zikirkan banyak-banyak benda ni. Tak ada daya dan tak ada kekuatan melainkan hanya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita sendiri-sendiri kita nak kuat, kita tak mampu. Kita penuh kelemahan. Itulah manusia. Itulah yang dikatakan manusia. Kalau tak, kita bukan manusia, kan? Kalau manusia ni maknanya itulah keadaan kita, lemah. Kita perlu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kita dah biasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan kita berupaya, nanti Allah akan sambut kita dalam keadaan kita tidak berupaya.
Allah. Kan? Maknanya kita dah biasa. Tengah senang-senang, orang mengingati Allah ketika senang, Allah akan ingat dia ketika dia susah. Orang mengingati Allah dalam keadaan dia lapang, dalam kesempitan Allah akan ingat dia. Kan? Orang mengingati Allah ketika dia kaya, dalam kesempitan Allah akan ingat dia. Kan? Jadi Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala supaya apa? Biasakan ketika upaya kita ingat Allah, nanti ketika tidak berdaya, Allah akan ada sentiasa bersama kita tu. Itu yang kita nak, insya-Allah. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Pesanan sangat baik kat ujung tu supaya kita sentiasa mengingati Allah. Tak kira lah apa keadaan sekalipun. InsyaAllah ketika kita memerlukan, Allah ada bersama dengan kita. Ustaz sampai ujung, kita tutup dengan doa Ustaz. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan keselamatan kepada kami dan ahli keluarga kami, ya Allah. Hindarkan kami dari segala mara bahaya, ya Allah. Dari hasad dengki manusia yang menghasad, ya Allah. Dari kezaliman manusia yang jahat, ya Allah. Daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah. Daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah. Daripada penyakit yang berjangkit, ya Allah. Daripada perkara yang tidak mampu kami tanggung, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hilangkanlah wabak dan balak dari negara kami ini, ya Allah. Peliharalah kami daripada balak dan wabak, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, angkatlah segala penyakit-penyakit yang ada di kalangan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ada di kalangan kami orang yang kehilangan kerja, ya Allah. Tapi Engkau yang maha memberi rezeki, ya Allah. Kurniakanlah rezeki dan belalah kami dan mereka, ya Allah. Ada di kalangan kami yang berada dalam kesempitan, ya Allah. Sedangkan Engkau yang maha meluaskan, ya Allah. Kurniakanlah rahmat dan anugerah pemberian-Mu kepada kami dan kepada mereka seluas-luasnya, ya Allah. Ada di kalangan kami yang berasa kesedihan dan juga risau yang berpanjangan terhadap apa yang berlaku di sekeliling kami, ya Allah. Ubatlah hati kami untuk sentiasa tenang dan sentiasa bergantung harap kepada-Mu, ya Allah. Engkaulah yang maha memberi, Engkaulah yang maha pengasih lagi maha melindungi, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian ilmu pada hari ini dengan doanya lagi, masya-Allah. Sampai kita bertemu lagi minggu hadapan, insya-Allah Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda sahabat pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Setiap